Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan petugasan kumpulan mengenai aplikasi teori dalam komunikasi antara budaya. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Fadilah binti Sepawi, nombor metrik 260929. Kami sekumpulan memilih teori Theory of Anxiety and Uncertainty, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai teori kebimbangan dan ketidakpastian. Teori ini diperkenalkan oleh Goody Kunz pada tahun 1988, 1993, 1995 dan 1998. Terperinci mengenai teori ini akan disampaikan oleh kawan kumpulan saya sebentar lagi. Sebelum kita mengetahui dengan lebih mendalam mengenai teori ini, saya ingin menguraikan mengenai apa itu bahasa, budaya dan komunikasi. Ini antara isi kandungan dalam slide pembentangan kami. Next. Baiklah, sebelum mengetahui dengan lebih lanjut mengenai teori yang kami pilih, mari kita lihat apa itu bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa adalah penting untuk ekspresi mana-mana budaya. Ia membantu dalam menyampaikan nilai kepercayaan dan adat tersam dan memupuk perasaan identiti kumpulan dan perpaduan. Bahasa adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada budaya dan evolusinya. Maksudnya di sini bahasa itu mencerminkan budaya masing-masing, iaitu cara berfikir dan kehidupan masyarakat. Seterusnya, bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam memelihara dan meraihkan kepelbagaian budaya. Mempelajari bahasa bukan sahaja mempelajari abjad, makna, pertuturan tata bahasa dan susunan perkataan, tetapi ia juga mempelajari tingkah laku masyarakat dan adat budayanya. Secara umum, budaya biasanya dilihat sebagai corak pengetahuan, kemahiran, tingkah laku, sikap dan kepercayaan serta artifak material yang dihasilkan oleh masyarakat dan dihantar dari satu generasi ke generasi yang lain. Baiklah, seterusnya, menurut Pai pada tahun 1990 dan Foley pada tahun 1997, pengalaman budaya itu sendiri dan juga kajian budaya perlu menjalani sesuatu perubahan yang tertentu atau wajah menjadi usang. Maksudnya lama-lama dia akan hilang di telan zaman. Antropologi simbolik dianggap sebagai salah satu daripada transformasi tersebut mengenai tafsiran teori yang dibimbangkan oleh ahli antropologi budaya. Budaya dan bahasa tidak dapat dipisahkan secara semula jadi jika seseorang itu mengambil kira tanggapan bahawa makna sesuatu perkataan itu berstruktur di sekitar amalan budaya dan oleh itu terhad kepada budaya itu sahaja. Persamaan budaya dalam persepsi membolehkan perkongsian makna. Mungkin tiada jawapan yang pasti menjelaskan mengapa budaya tertentu memberikan makna dan nilai tertentu kepada sesuatu peristiwa, objek atau perbuatan tertentu. Menurut Pai pada tahun 1990, adalah penting untuk memupuk sikap kepercayaan terhadap nilai individu untuk berkembang kecekapan dan untuk memudahkan ekuiti pendidikan. Seterusnya, perbezaan antara bahasa tidak terdiri hanya dalam perbezaan dalam sebutan, perbendaharaan kata atau tata bahasa, tetapi juga dalam budaya pertuturan yang berbeza. Lain-lain bahasa mungkin, lain-lain bangsa mungkin cara dia bercakap dengan orang tua, orang yang berlainan jantina, orang yang kanak-kanak, dia orang ada cara yang berbeza untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau menyampaikan sesuatu keinginan. Dia ada
cara dorang yang tersendiri. Lain bangsa, lain cara dorang menyampaikan. Cara orang bercakap dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dan orang yang lebih berpangkat dari segi yang macam itulah. Okey, faktor utama yang telah mendorong komunikasi antara budaya ke kedudukan yang sangat penting bagi syarikat ialah peningkatan kerja jarak jauh. Okey, maksudnya di sini mana-mana pihak atau syarikat boleh mengupah mana-mana pekerja bersama mereka tanpa mengira negara atau budaya yang berlainan. Latar belakang yang berbeza menyebabkan mereka boleh bertukar-tukar pendapat dan meluaskan pengetahuan dan perniagaan mereka setelah mengetahui keperluan dan perbezaan yang perlu diambil untuk bekerjasama dengan mereka yang berlainan bangsa dan budaya. Aplikasi teori yang kami ingin kaitkan dengan situasi ini adalah teori dari Goody-Goose, iaitu Theory of Anxiety and Uncertainty. Seterusnya, kawan saya akan menerangkan lagi mengenai teori ini dan kaitannya dengan pekerjaan sekeliling. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Freddy Mozus, nombor metrik 265917. Saya akan menyambung sesi pembentangan kami pada hari ini. Teori kebimbangan dan ketidakpastian telah dibangunkan oleh Goody-Goode pada 1988, 1993, 1995, dan 1998. Teori yang dimaksudkan ialah menjelaskan komunikasi intrakumpulan dalam budaya dan antara kumpulan dalam kehadiran budaya yang pelbagai. Menurut Goody-Goode 1988-1995, individu mengalami tahap kebimbangan dan ketidakpastian semasa berinteraksi. Samcho dan Florex 2010. Setengah orang mungkin bertindak balas secara negatif terhadap ketidakpastian yang membawa kepada kebimbangan dan mengelakkan interaksi dengan ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, kebimbangan dan ketidakpastian berkemungkinan berlaku dalam dialog. Silang budaya, komunikasi yang berkesan bergantung kepada pengurus kedua-dua secara serentak. Selain itu, menguruskan kebimbangan, yaitu komunikasi diatrik yang melibatkan dua orang individu. Seterusnya, perbualan berulang-ulang. Jika timbul kebimbangan seorang penutur, tidak akan ada penutur lain sehingga penutur tadi tenang dari segi pemikirannya. Ianya dapat dilihat melalui kajian wanita mengalami lebih tinggi tahap kebimbangan berbanding lelaki. Dewi Lee dan Mas 2014, Muhammad dan Iqbal 2010. Seterusnya, wanita yang berkomunikasi secara beramai-ramai dengan lelaki boleh mengalami lebih banyak ketidakpastian dan kebimbangan berbanding wanita yang digandingkan dengan wanita lain. Ini karena komunikasi yang berkesan yang diiktiraf dengan maksud yang dikongsikan bersama. Goody-Goode dan Miss Heda 2001, Stephen 1999 yang mengatakan akan menjadi kurang berkemungkinan apabila wanita bercakap dengan lelaki berbanding ketika bercakap dengan wanita lain, terutamanya jika individu tersebut adalah orang yang tidak dikenali. Menurut teori yang dibuat oleh Goody-Goode dan Nashida 2001, terdapat hipotesis tahap maksimum dan minimum yang optimum bagi kedua-dua ketidakpastian dan kebimbangan untuk interaksi komunikasi. Ini karena ketidakpastian boleh mengurangkan keyakinan yang diperlukan untuk meramalkan sikap, tingkah laku, nilai, dan perasaan akan perbualan seseorang. Akhir kata, tahap kebimbangan yang tinggi boleh membawa kepada penggantungan pada pemrosesan maklumat yang mudah dan berpotensi menstereotipkan orang yang tidak dikenali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ibzan bin Salimon, nombor metrik 266668, akan menyambung pembentangan daripada kawan saya. Saya akan membentangkan
aplikasi teori dalam organisasi. Modal-model asas emosi, teori yang diterima pakai secara meluas. Tawar titik permulaan yang mudah berguna dan untuk proses emosi. Model mencadangkan bahawa emosi dijana oleh situasi, perhatian, penilaian dan akhir sekali adalah tindak balas emosi. Emosi biasanya dianggap mewakili tindak balas pelbagai sistem yang selaras dari lagi fleksibel, termasuk perubahan pada sistem saraf, autonomi, ekspresi muka, tingkah laku bukan lisan, tindakan dan perasaan subjektif. Tindak balas ini kemudiannya boleh membawa orang untuk menukar tumpuan perhatian dan mengubah keadaan. Teori penilaian emosi menentukan hubungan langsung antara ketidakpastian dan emosi. Proses penyesuaian yang mencerminkan penilaian nilai-nilai persekitaran yang penting untuk kemandirian dan kesejahteraan organisasi. Pemboleh ubah penilaian penting termasuk perkaitan matlamat, kesesuaian matlamat, potensi mengatasi dan agensi. Ketidakpastian bertentangan dengan kepastian tentang matlamat dan hasil adalah satu dari dimensi penilaian. Teori penilaian. Ketidakpastian yang dirasakan berbanding kepastian sesuatu situasi adalah penentu asas proses emosi tertentu yang ditimbulkan dalam situasi tersebut. Kekuatan teori penilaian ialah ia selari dengan orang yang mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap situasi yang sama. Keupayaan untuk membayangkan diri sendiri dalam situasi yang berbeza atau simulasikan perspektif yang berbeza difikirkan untuk membantu orang ramai menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Teori semasa menghubungkan pemikiran tentang masa depan, prospek, ingatan masa lalu dan pemahaman tentang sudut pandang orang lain. Kritikan. Gudi Kunut memberi tumpuan kepada komunikasi interpersonal dan antara kumpulan. Kedua-dua kumpulan ini dan mencuba meramalkan tingkah laku berdasarkan keperluan bersama untuk memberi dan menerima data. Budaya dan komunikasi konsep berbeza dan berkait secara langsung. Komunikasi, keupayaan untuk berkongsi idea dan peranan kepada semua hubungan manusia. Budaya, dipelajari, dilakonkan, dihantar dan dipelihara melalui komunikasi. Budaya juga dicipta melalui komunikasi secara interaksi manusia yang melalui budaya ciri dicipta dan dikongsi. Seterusnya kawan saya akan menyambung. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Ajrin bin Muksin. Nombor metrik 266942. Okey, saya teruskan pembentangan. Budaya adalah sisa komunikasi sosial. Tanpa komunikasi adalah mustahil untuk mengekalkan dan meneruskan ciri-ciri budaya. Lee 2000 menyebut pelbagai aspek sosial yang mempengaruhi bahasa serta tafsiran semula masyarakat pertuturan dilihat dalam penyelidikan Gompers 1972. Komuniti pertuturan ialah satu bidang tindakan di mana taburan linguistik varian adalah cerminan fakta sosial. Gompers 1972. Budaya adalah satu kompleks
konstruk multidimensi yang boleh dikaji pada beberapa peringkat antarabangsa, kebangsaan serantau, perniagaan dan organisasi Shachov 2008. Seterusnya, takrifan kepelbagaian budaya yang biasa digunakan termasuk kaum, seksual, organisasi, profesional, dan kebangsaan heterogeneity. Oke, rumasan daripada tugasan kami yaitu yang pertama, tempat kerja adalah satu persekitaran sosial sedemikian dan kepelbagaian dalam semua bentuk dan bentuknya menjadi sebahagian ciri tenaga kerja. Individu yang berbeza boleh menjadi rumit kerana perbezaan boleh membawa kepada salah faham dan ketegangan dalam pasukan dengan mudah. Memimpin dan mengurus kumpulan individu menjadi rumit untuk ditangani untuk memastikan orang yang membentuk syarikat dan secara langsung mempengaruhi prestasinya berfungsi dengan baik bersama-sama. Kepelbagaian boleh didapati tertumpu dalam tetapan sosial yang lebih kecil juga seperti tempat kerja. Kepelbagaian diiktiraf, dihormati dan diterima secara terbuka, terutamanya di tempat kerja di mana interaksi antara orang yang pelbagai adalah perkara biasa. Kepelbagaian dalam tenaga kerja boleh digunakan dengan baik untuk memberi manfaat kepada perniagaan. Sekian, terima kasih.